Silakan. Zaran masuk. Dia masuk ke? Zaran. Zaran dah masuk ke? Dah ada. Okay. Oh, steady. On kamera bawah. Dalam proses. Alright. Suara dengar. Ada. Loud and clear, brother. Lulus. Okay, boleh si siapa nama tu? Bat Fadisha, boleh? Puan Syahidah. Puan Syahidah ada ke? Oh, Zaran belakang ada green screen lah. Original screen. Tulen. Puan Syahidah ada dah? Salah lain kot. Salah lain. Sekejap. Nak kena ingatkan. Ada tadi dia ni online ni. Tahu takut pergi toilet ke apa tak tahu. Okay, Puan Syahidah dah ada. Okay, boleh mulakan, Bat? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita akan tengok video dulu yang akan Encik Azizi buka. Okay, boleh nampak video, boleh dengar? Boleh nampak, boleh dengar? Tak dengar. Tapi audio tak dengar. Audio tak ada. Okay, ada. Dengar Mi, tak dengar. Mampulah aku datang. Okay. Okay, sebelum itu jika ada pelajar yang ingin mengetahui info lanjut tentang kursus ni boleh juga hubungi Encik Azizi dan Puan Syahidah. Okay.
Syukur kita keadaan ilahi kerana mampu lagi berjumpa pada petang ini dalam program pengenalan kos siswa dengan harapan semoga program ini berjalan dengan lancar dan lebih diberkati. Saya menjemput Wan Izul Hakim bin Wan Jamal Abdul Nasir untuk mengetahui bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Wan Izul ada kat situ? Bismillahirrahmanirrahim. Wan Izul gangguan line. Saya Oh, diganti. okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna bi'inni wa zainna bihinni wa qina bittaqwa wa jmina bil afiyah. Allahumma alina wa yanfa'na fa'ama bima alamtana wa zina ima. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah majlis kami pada petang ini dan kami mohon inayah dan hidayah dari-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu agar Engkau berkati majlis kami dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dari-Mu. Kurniakanlah kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah perhimpunan majlis kami pada petang ini satu majlis yang dirahmati oleh-Mu dan Kau jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang diberkati dan dilindungi oleh-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Luqman Hakim bin Nahmar atas bacaan doa itu tadi. Tanpa membuang masa, kita menjemput Encik Azizi selaku pengerusi kos siswa untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya suara boleh dengar? Yang dimuliakan pengerusi majlis, Dr. Azminia selaku KPP, Puan Syahidah dan tetamu khas kita hari ini, Cik Zahran. Okay. Ringkas je lah ya. Program petang ni sebenarnya bertemakan keusahawanan lah. Jadi untuk mengisi slot petang ini, saya dan Puan Syahidah berbincang untuk kita adakan, gunakan kesempatan ini untuk kita seolah-olah macam kita promo lah yang kos siswa. Kos siswa ni ringkasan kepada Koperasi Siswa UiTM Pahang, Berhad. Kos siswa ni sebenarnya student punya platform untuk terlibat secara langsung dalam keusahawanan, sebab specialnya kos siswa ni kita di Pahang sebenarnya keahlian dia memang untuk student saja, atau kita campurlah dengan staff beberapa staff untuk orang kata nak gemblengkan kepakaran dan sebagainya lah. Tetapi memang main ahli dan kalau ikut sekalingan lembaga pengarah dia sebenarnya sepatutnya student lah. Tapi kita macam kita cakap tadi lah, mungkin ada kita ambil staff ni untuk bantu student dan guide student lah, lebih kepada itu. Dan sebenarnya peluang besar lah kepada student. Macam kita di Fakulti Perakonan, kita pun belajar berkenaan akaun dan kita belajar berkenaan takbir urus lah sebenarnya. Takbir urus ataupun board of director kan, macam you belajar dalam
akta syarikat semua tu banyak kali kita didedahkan dengan BOD. Jadi ALK ni atau kita kata Konsiswa ni sebagai platform untuk you mungkin mencurahkan tenaga dan juga mendapatkan pengalaman yang berharga lah. Sebagai orang kata pentadbir, macam mana nak mentadbir sebuah syarikat. Dengan adanya pengalaman ini nanti, saya rasa ini sangat berharga untuk kemajuan karier akan datang lah bila you dah masuk alam pekerjaan. Okay, di samping tu ada juga macam tadi ditayangkan, orang kata short term benefit dia pun agak menarik kan. Macam tadi ada program-program dengan Masmed dan sebagainya, boleh join free. Tapi sekarang ni pandemik mungkin tak berapa nampak sangat lah kan, sebab you pun tak ada dekat sini. Kalau macam dulu mungkin nanti Encik Zahra akan cerita, macam dulu banyak program yang you all boleh pergi serata Malaysia lah. UiTM ni melalui platform Konsiswa ni pergi kursus lah, pergi aktiviti macam-macam lah. Nanti Encik Zahra cerita kan, secara percuma. Macam sekarang ni ada dah student-student yang balik di Nepal ni lebih kurang 1,000 lebih Dr. Azmi Dan yang terkini ni Konsiswa ada buat macam banyak kan sekarang kedai ada koperasi tak buka dan sebagainya. Jadi kita buat sedikit lah macam jualan di blok pensyarah ni, dan kita ambil ahli-ahli ni. Jadi kita upah dia, bayar gaji, allowance, dapat lah dia orang menikmati. Yelah, allowance tu okey lah, satu bonus lah. Tapi sebenarnya yang paling berharga di situ saya nampak adalah pengalaman you terlibat dengan perniagaan ataupun entrepreneurship secara langsung. Kan? Bila you terlibat dengan barang ataupun mempromosikan mungkin barang-barang, so itu sebenarnya aktiviti keusahawanan. Kan? Saya rasa tak perlu saya cerita panjang lagi lah berapa minit lah kan So saya rasa tanpa melengah masa lah saya serahkan majlis kita ni balik kepada pengurusi majlis, dan seterusnya kita akan bersama Encik Zahra. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Azizi atas ucapan beliau. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan program kita dengan menjemput penceramah kita pada petang ini, iaitu Encik Muhammad Zahran bin Abdul Rahman yang merupakan seorang pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan di UiTM Pahang. Beliau pernah mengetuai koordinator Masmed UiTM Pahang dan juga pernah menjadi pengasas Konsiswa UiTM Pahang pada tahun 2012. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Cik Muhammad Zahran. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Yang hormati sahabat saya Dr. Azmi, sahabat saya Tuan Haji Azizi, Puan Syahidah, dan juga para pelajar sekalian, para pensyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat pensyarah perakaunan, terutama KPP, sudi menjemput saya untuk berkongsi, memanjangkan, mewawarkan, membudayakan, mementabatkan keusahawanan, yang mana sememangnya daripada saya dilantik 2011 menjadi koordinator Masmed. Alhamdulillah diberi peluang sehingga 9 tahun berakhir 31 Disember 2019. Alhamdulillah banyak benda yang saya belajar. Saya belajar, dan alhamdulillah niat saya belajar adalah untuk disampaikan juga kepada sahabat-sahabat dan juga pelajar-pelajar UiTM tercinta, UiTM di hatiku. Untuk disampaikan, kerana kadang-kadang ada program-program keusahawanan ni dia buat di luar dengan kos yang agak tinggi. Kita nak angkut semua pelajar adalah tidak mungkin kadang-kadang. Tapi ketika itu kita hantar pensyarah-pensyarah, dan pensyarah-pensyarah ni kalau kita hantar 2 pensyarah ni mengajar 2 kelas pun dah ada 80 pelajar dapat peluang untuk dihebahkan, untuk disampaikan perkara-perkara keusahawanan ni. Dan sehingga hari ini alhamdulillah inisiatif fakulti
mengimarahkan program-program keusahawanan, memberitahu tentang keusahawanan ini adalah satu agenda yang baik selaras dengan agenda yang di peringkat nasional sendiri, KPT sendiri menggalakkan agenda keusahawanan ini yang merupakan agenda ini satu kerjaya kepada para pelajar. Agenda ni kerjaya dan saya mengharapkan program hari ini yang kita jangkakan dalam setengah jam ni peluang untuk saya cuba sampaikan supaya sedikit sebanyak setengah jam ni memberi manfaat dan turning point untuk kita berubah dan menjadi sesuatu yang kita hari ini. Sebab apa? Hari ini saya hadir pada tuan-tuan adik-adik pelajar-pelajar akaun sekalian. Saya datang hari ini bercakap bukan untuk anda hari esok. Tapi masa anda jadi kami nanti. Masa anda jadi kami, saya nak ingatkan. Sebab saya, kawan-kawan, rakan-rakan pensyarah pun pernah duduk di tempat anda. Belajar di universiti satu ketika dulu. Dan kami dah lalu sampai ke hari ini. Dan hari ini saya dah duduk di sini dan saya nak beritahu apa yang saya tak buat dulu. Dan saya tak nak awak ulangi benda yang saya tak buat dulu. Buatlah. Ya? Alhamdulillah sedikit sebanyak kalau kita pasal keusahawanan, platform di UiTM ni banyak, sangat banyak, bukan UiTM saja. Anda jadi pelajar untuk belajar keusahawanan biasanya free sebab anda pelajar. Free. Maaf cakap masa saya belajar dulu, saya graduan UPM. Ya. Graduan UPM, saya dulu tak pernah ambil kisah tentang program-program keusahawanan ni. Sebab aku nak jadi, sebelum tu cita-cita nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu. Dapat masuk maktab. Ni cita-cita awak dah masuk UiTM maksudnya kena set lah benda awak nak jadi. Jangan ikut je takdir. Ya. Jangan ikut sahaja, usaha. Okey, saya cita-cita nak jadi cikgu dan dapat interview untuk masuk maktab. Tetapi panggilan matrik UPM terlebih dahulu dia panggil saya. Jadi saya pergi, kemudian baru panggilan maktab untuk jadi cikgu tadi. Tapi saya kata tak apa, saya teruskan di UPM. Alhamdulillah setelah tamat belajar degree, saya sambung terus program master saya. Sambung terus master sebab malas nak kerja. Sebab soalan cepu mas tu biasa ada. Habis belajar kau kerja mana? Jadi saya tak nak jawab soalan tu. Saya terus sambung belajar ke peringkat master. Alhamdulillah saya nak beritahu cita-cita saya nak jadi cikgu. Tapi belajar degree saja tak cukup untuk jadi cikgu. Saya terus ke depan, saya buat master. Sebab basic untuk jadi pendidik atau cikgu tadi kena ada master. Ya, Alhamdulillah dengan cita-cita saya aim, saya tamat master saya dengan masa tu umur saya 24 tahun. 24 tahun. Cita-cita saya nak jadi cikgu atau pendidik. Dan saya tak pernah pergi interview selain daripada pendidik saya. Sebab apa saya cerita ni? Sebab saya kira setiap pelajar kena ada hala tuju. Dan saya dah lalu semua tu sampai hari ini kami dah jadi kami. Saya nak cerita yang ke belakang apa yang saya tak buat, baik anda buat. Tapi satu hari bila anda jadi kami, di tempat kami, jangan anda menyesal dan jangan anda beritahu tidak ada orang bagi tahu. Dulu saya tak ada orang beritahu tapi saya kalau orang beritahu pun saya tak nak dengar. Saya dulu. Apa ni mengarut baik aku buka komputer dia bukan tahu aku tidur. Tapi anda bukan orang macam tu, saya tahu. Anda ada di depan komputer masing-masing. Saya yakin dan percaya. Ada yang tengah kerja tu, saya yakin dan percaya sangat. Yang tengah kerja ambil order, handset dalam poket kan, sekejap tengok sekejap. Tak apa, tu effort anda. Saya doakan anda semua yang dengar ni berjaya satu hari nanti insya-Allah. Okey. Tadi saya nak jadi cikgu, jadi pensyarah. Alhamdulillah rezeki saya. Tapi nak cerita tajuk yang dia bagi ke saya sebelum ni, cerita pasal keusahawanan dan dia cakap seronoknya berniaga. Lepas tu kalau orang tanya, ngapa seronok pula kau tak pernah berniaga? Okey, Alhamdulillah rezeki saya walaupun nak jadi cikgu, masa saya buat degree, saya minat nak jadi cikgu. Tapi rezeki, peluang datang dekat saya. Bukan saya cari, bukan saya minat masa tu. Peluang datang dekat saya. Alhamdulillah. Saya tak masuk kursus-kursus perniagaan sebab saya kelemahan diri saya. Universiti buat macam-macam, pensyarah buat macam-macam tapi biar dia kan. Kita cara kita, orang bujang. Okey, dan hari ini saya rasa inilah platform dia, benda yang orang buat dulu saya tak masuk. Tak masuk. Tapi hari ini saya nak share, masuklah, dengarlah, percuma tak payah bayar apa-apa pun. Kalau Dr. Mi cakap kena bayar, cakap kat saya. Cakap kat saya tak buat apa-apa. Saya cakap je lah supaya awak puas hati. Okey. Ya, itu saja. Okey.
Masa saya buat cita-cita saya nak jadi cikgu, tapi masa saya degree saya buat sewa kereta. Saya tak nak jadi usahawan. Tapi saya buat sewa kereta. Saya tak perasan hari ni bila saya jadi koordinator Masmed, aku dah berniaga. Okey, saya sewa kereta, buat sewa kereta ketika itu saya sewa kereta kancil. Konsep sewa tu pun dah menjana pendapatan. Alhamdulillah. Duit mana saya beli kereta? Cik ni belajar takkan beli kereta. Saya pakai duit PTPTN. 2,500 buat muka. Ya? Alhamdulillah berjaya beli 2 biji kereta kancil. 2 biji dan mana pendapatan untuk sebiji kereta biasanya lebih kurang 900 ke 1,000 sebiji kereta sebulan. Alhamdulillah. Tapi jangan buatlah nasihat saya, tak payah. Sebab dari segi law, undang-undang ni banyak cerita dia. Tapi cumanya saya dah redah, saya rasa Alhamdulillah saya dapat. Saya buat sewa kereta, saya dapat lebih kurang 900 ke 1,000 sebulan. Jadi sebiji kereta. Saya ada 2 biji kereta. Jadi kalau 2 biji, 2,000. Sebagai pelajar degree dah ada 2,000. Memang rasa macam 2,000 masa itu. Seronoklah ada duit. Okay? Alhamdulillah. Tapi saya nak beritahu semua berkongsi masa saya ada RM2,000 tu, masa saya ada 2 biji kereta, kawan-kawan saya tak tahu saya ada kereta. Sebab saya tak pernah pakai kereta tu. Saya hanya pakai motor Honda Kart lampu bulat. Motor Honda Kart lampu bulat. 1 seat. Sebab saya tak nak orang tumpang saya. Kan saya kena hantar dari sini sana. Usahawan dia ada kiranya tu sikit. 1 seat je saya buat Honda Kart tu. Sebab saya tak perlu hantar orang. Kalau saya ada kereta pula, saya kena hantar orang sana. Last kali saya balik. Mesti driver balik last. Mana ada driver balik dulu kau bawa balik kereta aku? Tak pernah. Jadi saya tak pernah pakai. Dan saya kadang-kadang gunakan kereta sewa tersebut untuk bantu kalau kadang kawan saya ada appointment hospital ataupun ada kes-kes urgent, saya akan kata ambil lah kereta kawan saya. Pergi ambil. Okay? Tu, masa tu. Dan selepas saya habis belajar, saya tu tak nak jadi cikgu. Selepas saya habis umur 24 tahun, saya ada master. Saya buat kerja macam-macam di Kuala Lumpur. Saya mengajar part time. Saya belajar buat trading, saya belajar buat printing, saya belajar buat macam-macam. Saya dapat kerja mengajar, saya minta part time. Dan sebab apa seronoknya berniaga? Saya nak beritahu seronok. Kau cakap seronok ni apa? Saya dapat 5 hari trading trading. Saya master in economic international trade international trade. Saja nak try lah lecturer aja betul tak saya buat. Saya trading je barang. Alhamdulillah saya pernah pergi China, Indonesia, Vietnam, Thailand. Untuk bisnes, seronok bisnes. Boleh jumpa orang, pergi sana, pergi sini. Bawa barang, jual. Okay. Saya cerita ni sebab saya nak anda buat benda ni. Seronoknya berniaga. Dan masa saya berada di KL, bujang lagi, menganggur lagi. Saya berhenti kerja sebab berniaga best. Saya pernah dapat pencapaian saya 5 hari. 5 hari. Trading 5 hari saya dapat keuntungan 22,000. 22,000. Keuntungan. Saya tak cerita. Keuntungan 22,000. Jadi macam 22,000 dengan umur yang 25, 26, 27. 22,000. 5 hari. Bukan saya buat pun. Bukan saya buat. Kilang yang buat. Saya pergi order je hari pertama. Hari kelima saya ambil. Cik, modal cik. Modal kena smart. Kalau orang account ni modal kena smart. Orang account selalu buat apa? Buat account. Kadang-kadang dia buat insurans. Saya orang insurans. Cakap-cakap orang bayar. Jadi moral of the story. Jangan menudah mata-kata. Alio tu mahal. Sembang-sembang dia bayar je. Dia bayar something untuk awak. Premium insurans ke apa ke. Bukan keluar modal pun. Jadi Alio tu mahal. Jangan menudah mata-kata. Ni nasihat saya. Ingat. Gunakan. Ludah pun dalam botol sebab benda mahal. Okay. So, pengalaman saya juga. Alhamdulillah saya berhenti kerja. Berniaga. Saya buat. Masa saya menganggur. Saya kahwin masa menganggur. Agak-agak lah. Mak ayah anda nak tak seorang bakal suami anda menganggur? Mak ni saya nak kahwin dengan Mamat ni. Dia kerja apa mak tanya? Menganggur. Tidak ada keturunan kita berkahwin dengan penganggur. Sepatutnya itulah yang mak ayah kita cakap hari ni. Jangan tengok muka je handsome. Muka K-pop. Duit tak ada. Tak guna. Okay. Kita kahwin esok bukan nak makan
Kita nak makan stick, bukan chopstick. Ya? Okay, kita kena ada duit. Saya cerita ni untuk anda akan datang, bukan masa ni. Masa ni mak ayah tanggung. Awak takkan rasa benda tu. Tapi buatlah. Seronok je berniaga. Alhamdulillah saya berhenti kerja masa saya menganggur tu. Income saya 4,500 sebulan. Income saya 4,500 sebulan dan masa tu saya minta anak orang nak kahwin. Alhamdulillah. Saya tak pernah jumpa mak ayah dia tapi yalah, dapat lah. Ya, dapat alhamdulillah. Nak tips dapat tu boleh PM tepi lah. Ya. Yalah, sebab kita nak tanggung anak orang. Alhamdulillah. Sebab apa saya beritahu macam tu? Sebab saya berniaga ketika itu. Kalau saya penjawat awam ketika itu, ya, maaf cakap, kami bekerja masa tu nak bayar hantaran. Dia minta 7,000 masa tu, 2007. Minta 7,000. Ayah saya pergi tanya apa semua. Saya sebagai usahawan yang ala-ala tak mengat tadi tu, belagak punya pasal. Tak apa, saya offer 10. Isteri saya layak untuk dapat 10. Kena maki dengan ayah. Kau dah tak kerja. Belagak. Okey. Sebab anda akan lalu benda ni, zaman ni. Anda akan lalu zaman ni. Ya? Dan sebab apa saya cerita ni? Sebab saya berusaha, motivasi saya, aku nak kahwin. Sampai bila aku nak tunggu? Kalau aku makan gaji kompon 1,000, gaji 1,200 gaji minimum di cadangan untuk naik. Kalau kompon untuk dapat 10,000 dengan belanja-belanja lain mungkin akan sukar juga, sukar. Dan kalau saya ketika itu bekerja sebagai penjawat awam, saya rasa mungkin saya berhutang sampai hari ini. Alhamdulillah saya ketika itu hantaran dan sebagainya. Alhamdulillah sebab income dari perniagaan saya 5,000, 4,500 sebulan. Menganggur duduk rumah hua-hua sebab saya buat printing masa tu. Hantar je benda tu dan tunggu duit je lah. Bukan saya buat pun. Ya? Alhamdulillah. Sebab apa saya cerita benda ni? Sebab anda akan hadapi. Ya? Dan tambahan pula saya nak beritahu ni fakta. Sekurang-kurangnya setengah jam ni ada info. Fakta saya nak beritahu. Menurut SIP yang insurans pekerja hari ni, menurut information dia, kadar pembuangan pekerja yang direkodkan yang berdaftar dengan SOCSO meningkat daripada tahun 2019, meningkat daripada 40,000 dulu yang menganggur dibuang kerja 40,000 2019, meningkat kepada 107,000. Ni yang dia kata yang untuk SOCSO lah, yang daftar, yang tak daftar tak kira lah. Ni dicerita yang kena buang kerja. Okey? Yang bukan cerita yang tak kerja, nak kerja tak cerita lagi. Cerita yang dah ada kerja kena buang. Awak boleh baca, Google lah, Google. Yang Asia kena buang, hari ni ada statement nak kena ambil balik, yang kerja bank kena buang, kerja apa-apalah, banyaklah kena buang. Saya tak payah cerita benda tu. Awak Google saja. Ya ke cik kata kena buang. Klik je internet di hujung jari anda. Kena buang. Yang kena buang 107,000, 2020 rekod SOCSO. Okey. Yang seterusnya saya nak cerita pasal sebab apa saya cerita ni? Pengangguran. Awak belum habis belajar. Tapi ada peluang, kami cerita, kami sediakan, pensyarah sediakan platform ni, awak dengar, alhamdulillah. Asbab hari ni kalau awak dengar boleh berubah, alhamdulillah. Ambil peluang belajar keusahawanan melalui tadi yang kursusiswa, MASMED dan sebagainya yang percuma tadi untuk persediaan diri anda. Sekurang-kurangnya, ambil point ni, sekurang-kurangnya seorang pelajar ada satu kemahiran buat duit. Tak kisahlah. Saya belajar akaun tapi saya pandai tanam pokok apa dipanggil sekarang tengah viral, pokok tu, keladi tu. Terpulang. Jangan malu awak akaun. Kalau tak percaya sebab engineer, pilot, kalau awak baca di halaman-halaman surat khabar dan sebagainya internet, ramai yang berhenti kerja untuk masuk pertanian. Maksudnya hasil pertanian tu lebih tinggi ke lebih rendah berbanding dengan kerja dia asal. Ni orang-orang bijak, profesional. Jadi kita boleh tengok dari pengalaman orang. Tak payah nak cuba-cuba, kita gerak daripada sekarang. Okey, yang menganggur pula. Yang menganggur mengikut rekod Department of Statistics 2020. Penganggur sekitar 500,000 di Malaysia. Ya, kadar penganggurannya sekitar 48% hari ini. Ni Disember 2020. Kalau rekod Department of Statistics, peningkatan kepada 4.8% pengangguran di Malaysia. 4.8. Penganggur ni tak kerja lah. Yang mana sekitar, kalau ikut nombor dia, bilangan dia, 772,000. 772,000 menganggur. Okey, di kalangan itu juga
terselipnya mahasiswa ni awak belum grad dipanggil graduan. Belum graduan, panggil pelajar lagi lah. Bila grad esok baru graduan. Graduan menganggur ni kalau ikut rekod sekitar 170,000 hingga 200,000 yang menganggur graduan. Maksudnya dia dah ada degree atau diploma, degree, master. Dah ada. Ni yang ada semua yang ada depan kami ataupun fakulti akaun hari ni yang ada ni belum dapat diploma lagi. Belum dapat. Tapi persediaan ni yang kami sediakan platform ni nak beritahu get ready. Jangan masuk dalam golongan itu. Jangan welcome to the group. Oh belagak masuk welcome to the group. Tak payah. Ready hari ni. Keluar at least buat something. Tak kisah. Saya pandai buat Maggi je lah. Saya tak pandai. Buat Maggi. Buat cara buat Maggi graduan. Mahasiswa. Buat dekat asrama. Buat Maggi pusing je satu college tu. Pusing bawa dengan asap-asap tu. Orang dengar. Orang baru tak lapar. Dia akan jadi lapar. Berapa satu? Sebelum pukul 12 RM5. Lepas pukul 12 RM12. Nak ambil tak nak sudah. Usahawan. Bawa je. Nak lagi mahal masa bulan puasa. Hak tu mencabar. Mencabar. Yelah syaitan kena ikat. Awak boleh try lah. Okey. Mencabar. Baru-baru ni kalau tengok peluang bisnes. Face mask. Mula-mula COVID dulu face mask. Dengan harga RM50. Sekarang ni dah berapa ringgit? RM8, RM10 untuk 50 dulu. Sebab opportunist orang ambil peluang hari ini peluang banyak. Sampai main game Sampai main game. Kita ni saya tak tahu benda ni sangat Dr. Azmi Bab IT ni Dr. Azmi tak tahulah. Main game pun ada yang orang tolong mainkan dapat duit. Saya ajak ENT ada student, saya mainkan game untuk awak, naikkan level awak, bayar untuk saya. Sampai semudah itu. Tak kisahlah graduan daripada akaun pun. Peluang, ambil peluang untuk bisnes masa ni. Belajar. Tak faham, tanya. Dan di Johor untuk kosiswa sebelum ini, pelajar-pelajar accounting di Johor ada yang buat akaun untuk koperasi siswa dia, untuk dia audit. Dia buat. Graduan dia habis belajar, dia pergi ambil ACCA. Dan budak tu dilantik untuk buat akaun untuk koperasi dia. Dan saya cadangkan dia pergi tour seluruh kampus yang ada tu buat. Tu sumber duit juga. Dan kalau adik-adik semua ada kemahiran, mungkin kalau kami ni daripada fakulti lain yang cerita pasal untung rugi, asset, liability semua, alah benda apalah benda ni. Memang sangat susah. Tapi kalau awak, saya rasa peringkat diploma tak grad lagi pun dah tahu apa dia asset, liability, tolak, tambah, jadi last kali untung rugi. Kunci kira-kira lah, kunci apa semua kan. Semua awak tu basic. Dan ini pun dah boleh jadi basic skill yang saya kata tadi. Basic skill yang awak ada. Awak boleh pergi ke kedai-kedai runcit, awak boleh pergi kedai-kedai yang jual burger tepi jalan. Abang, akak, saya boleh tolong buatkan akaun untuk abang dan akak. Yang simple pun tak apalah. Supaya jangan fikir duit dulu. Jangan fikir duit. Mungkin kemahiran tu. Buat. Pergi jumpa Dr. Azmi. Jumpa pensyarah-pensyarah anda. Betul atau salah? Betul atau salah? Cukup. Itu paling mahal. Bila masa belajar, dapat ilmu, salah pun orang tak marah. Tapi kau dah kerja, duduk macam saya, buat akaun tak betul, kan kena marah. Apa Cik Zahra ni? Contoh. Jadi belajar. Peluang ni. Senang. Dan kalau tanya apa orang yang buat akaun, orang buat akaun kat luar sana, kalau awak sebagai pelajar tanya, senang dia jawab. Tapi kalau awak dah kerja esok, tanya orang yang buat akaun tentang akaun. Dulu kau belajar apa? Siapa pensyarah kau? Kau tak tahu ke benda ni? Jadi agak sukar. Ambillah peluang belajar. Walaupun simple. Benda tu di luar sana sangat bermakna untuk orang yang tak tahu. Dan sangat perlu akaun untuk company dia. Sangat perlu. Tu peluang untuk ni semua orang akaun ni. Dan tak salah untuk buat bidang lain. Orang akaun jual ayam. Orang akaun jual air balang. Orang akaun jual baju. Orang akaun jual insurans. Orang akaun jual kereta. Orang akaun. Dan kalau tengok hari ini juga, kalau tanya-tanyalah orang yang kerja hari ni. Bang, akak yang jual air tu, dulu abang belajar mana? Saya belajar interior design. Sekarang ni buat apa? Jual kek. Tak kena pun. Boleh saya kata majoriti lah saya hari ni. Dia tak ikut bidang pun. Tapi ambillah peluang, tambah skill anda semasa belajar ni.
untuk value added untuk diri awak. Value added. Kalau minat buat kek, belajarlah buat kek. Kalau boleh minat. Tak minat cari. Belajarlah something at least setiap pelajar satu skill. Satu pelajar satu skill. Cuba. Jangan tunggu orang suruh. Jangan tunggu orang suruh. Buat sendiri, inisiatif sendiri. Ambil peluang. Dalam ni melalui Kosiswa tadi banyak program. Alhamdulillah masa saya dulu, alhamdulillah saya pelajar-pelajar yang jadi ahli Kosiswa, kita dapat pergi ke hotel di Langkawi, 60 orang. Percuma, satu kepala 380 lebih kurang peruntukan dia. 4 hari 3 malam. PD, lepas tu pergi tidur hotel di KL ni, bawah koperasi, banyaklah program. Banyak program sampai, maaf cakap, sampai tak nak lah. Sampai tak nak. Sebab masa tu boleh. Sebab masa saya jadi pelajar dulu tidak ada peluang untuk tidur di hotel. Tak ada peluang untuk tidur di hotel. Dan hari ini kalau orang bawa ke hotel, ada pelajar-pelajar Kosiswa yang pernah saya bawa, dia tak percaya dia boleh tidur kat hotel. Dia ingat saya prank dia. Saya suruh turun beg apa semua kat lobby. Dia kata, "Sir, jangan main-main." Dia marah saya. Dia disangka buruk pada saya. Saya orang yang baik macam ni disangka buruk. Difitnah. Dicaci maki. Taklah gitu. Pelajar kita tak macam tu. Saja saya bagi kan. Tapi contoh macam tu. Tak percaya boleh tidur hotel. Tapi Alhamdulillah dengan Kosiswa, dengan Masmed, insyaAllah anda boleh. Tapi ialah kekangan kita dan apa keadaan hari ini lah. Dengan bajet mungkin lah. Tapi ambil peluang. Kalau kita nak 2 orang, rebutlah peluang 2 orang tu. Jangan kata aku tak boleh, aku tak sebagainya. Rebut peluang. 2 orang ke 3 orang ke, pergi. Okey, sebab apa? Sediakan diri anda belajar percuma ni pergi untuk menuntut ilmu keusahawanan. Sebab seronok tak saya cerita tadi 5 hari 22,000. Seronok tak sebulan 4,500 tak payah buat apa-apa, pergi minum teh je. Wah, tunggu duit. Alhamdulillah saya dah merasa benda tu. Tapi bila di UiTM ni kadang-kadang ada juga kita buat bisnes, tapi saya bukan bisnes 100%. Kadang-kadang introduce bisnes pada para pelajar saya yang dah buat bisnes hari ni. So nak cerita keuntungan tu bukan priority. Kita lebih kepada welfare untuk bantu dia ke arah keusahawanan. Tapi dalam saya bercakap hari ni, doakan saya juga, saya berniat saya akan jadi juga usahawan. Saya akan jadi juga usahawan, insya-Allah. Saya nak masuk dan saya dah buat dalam bidang property. Alhamdulillah saya pernah main-main belajar. Saya buat trademark. Saya belajar buat trademark. Sebab saya belajar tu sebab saya nak cerita pada pelajar saya. Kalau orang ada brand baju, dulu saya jual baju je. Baju orang ambil, jual trading. Tapi sampai bila saya buat brand saya sendiri. Lepas tu saya cuba jual custom untuk belajar benda ni. Okey, last kali dah pukul 5, 1 minit lagi saya nak beritahu. Hingga hari ini, satu, ramai graduan yang kata tadi, "Oh, aku dah kerja." Fakta, Department of Statistics, suku tahun 2020 merekodkan lebih kurang 1.89 juta graduan. 1.9 juta graduan yang ramai-ramai, kalau kata graduan menganggur 3 juta. 1.8 juta bekerja, Alhamdulillah. Tapi di bawah kelayakan akademik. Macam kita lah, mungkin ada abang akak yang hari ni dia ada degree ke apa ke, diploma ke, kerja 7E, kerja kedai makan. Bersyukur dengan dia ada kerja, tapi nak kata 1.89 juta bekerja di bawah kelayakan akademik. Jadi saya mengharapkan grup yang ada di depan kita hari ini, kalau boleh siapkan diri anda supaya anda tidak masuk dalam golongan ini dan anda bersedia untuk mendapatkan income selari dengan pengetahuan usaha anda berada di universiti. Usaha anda mungkin kalau kata orang 1,200 gaji minimum. Gembira, Alhamdulillah. Pelajar-pelajar kita gembira dengan program ini. Nurul. Dia tengah kerja tu. Yang siap dalam poket. Tak apa. Okey. Tu yang kira 1.89. So saya mengharapkan sekali lagi kalau boleh
kita sama-sama hari ini kita buat anjakan paradigma semasa kita bergelar pelajar ni, ambil peluang berjumpa dengan pensyarah-pensyarah, ambil peluang di universiti siapa-siapa yang anda jumpa untuk persediaan diri kita satu orang satu kemahiran, insya-Allah. Dan mungkin kita boleh masuk jadikan keusahawanan adalah satu kerjaya. Sebab apa? Kita nak income, kita nak kahwin, kita nak kereta besar, kita nak rumah besar, kita nak isteri pun besar. Kita nak semua tu. Cita-cita besar dan sebagainya. So, dengan itu saya diberi untuk sampai pukul 5. So, sampai di situ saja. Ada Q&A ke apa Cik Azizi? Ataupun Dr. Azmika? Ada sesi ke macam mana? Okey, saya serahkan dulu. Terima kasih. Saya ulang sekali lagi. Setiap orang prepare lah untuk diri anda satu orang satu skill. Apa-apa skill. Tak semestinya accounting. Dan saya serahkan pada saudari pengurusi majlis. Okay, terima kasih pada Encik Muhammad Zahran. Sekarang kita buka untuk Q&A. Sesi Q&A. Soalan ke? Oh, dah ready. Panjang dia tulis. Oh ni ada. Ya, di atas. Panjang. Nur Ain. Patricia bacakan soalan. Daripada Nur Ain. Assalamualaikum Encik Zahran. Saya Nur Ain Nafisah daripada Pekerti Perkanan. Encik menyatakan bahawa Encik student pendidikan. Boleh ke saya bertanya cara untuk menjadi cikgu? Satu, betul ke lebih terjamin sekiranya ditaja buah KPM berbanding PTPTN untuk menjadi cikgu? Yang kedua, dibandingkan UPSI dan UiTM bagi subjek pendidikan, yang manakah lebih baik untuk menjadi guru? Okey. Bukan kepakaran saya, tapi saya boleh bantu untuk jawab. Cita-cita saya nak jadi cikgu dulu di IPG lah. Cita-cita masuk maktab. Saya mohon maktab. Ada orang dia nak jadi cikgu tapi dia tak mohon pun maktab pendidikan. Saya nak jadi cikgu. Okey. Saya dulu mohon maktab untuk jadi cikgu, tapi alhamdulillah saya dipanggil untuk matrik dulu dan dah tertutup untuk jadi cikgu di situ. Kecuali saya ambil yang dia kata tu pendidikan. Saya ambil education. Boleh pergi ke situ. Tapi ni dia kata dari cikgu. Yang sekiranya cerita jamin tak jamin ni kita saya tak nak jawab sebab saya bukan bidang itu, tapi kita boleh cari hari ini, adakah, tanya kita melalui pembacaan kita, adakah cikgu confirm dapat tempat hari ni? Yang saya tahu melalui pembacaan saya di UPSI sendiri. UPSI ni memang tempat cikgu lah ni. UPSI sendiri pun tidak boleh nak confirmkan pelajar-pelajar UPSI atau graduan dia jadi cikgu. Dia pun tak ada confirm. Itu melalui pembacaan saya. Dan untuk mungkin Ain mungkin boleh cari lagi sumber maklumat untuk ni. Tapi saya cadangkan kalau Ain betul-betul berminat ke arah pendidikan, tak semestinya jadi cikgu. Kadang-kadang kita belajar sungguh-sungguh jadi guru tuition untuk akaun pun boleh jadi pendidik dan mendapat income yang lebih banyak. Tanpa majikan lagi baik. Cadangan saya lah. Ajar akaun dari rumah. Sebab saya pernah buat ni. Ajar matematik dari rumah ke rumah. Masa saya belajar master dulu. 100 sejam. 100 ringgit satu jam. Pergi kat rumah. Di KL. Saya duduk Serdang, saya pergi. Sebab apa? Sebab orang-orang ada duit ni sebenarnya waktu sejam tu dia nak pergi pasar. Saya ajar anak dia dah jam 4 ajar matematik. Dia nak pergi pasar, dia tak payah bawa anak dia. Dia suruh saya jaga anak dia dengan bayaran sejam tadi. Anak dah jam 4. Saya nak ajar dia belajar. Tapi dia ajar saya. Main-mainan dia lah apa semua. Kau lah kan. Jadi dapat 1-2 ilmu sudah. Tapi untuk Ain mungkin minat jadi cikgu. Tapi kalau dah masuk dalam UiTM ni, saya rasa awak dah langkah ni jadi pelajar ni. Jangan patah ke belakang. Nak jadi juga pendidik, teruskan master, PhD untuk jadi pensyarah. Dan mungkin tanya pensyarah-pensyarah anda macam mana jalan untuk menjadi pendidik. Teruskan. Jangan patah semangat. Terima kasih Ain. Berani bertanya ni. Perempuan ni. Ada lelaki tak? Kita tengok lelaki. Berani tak dia tanya? Berani atau tidak saja tengok. Biasanya berani. Lelaki pantang cabar. Saja tengok. Tengok.
Aim cakap terima kasih sama-sama. Moga Aim Dia berjaya. bagi free dah ya. Okey, silakan. Feedback tu. Dah apa? Ada lagi soalan? Tak ada ke? Tak ada nak tanya? Tak apalah, saya try tanya lah. Siswa ada nak tanya? Kalau pengurusi tanya cuak lah saya. Ah, Nak kontau macam mana? boleh tanya. Boleh. Kita Tanya kongsi. je. Tak ada masalah. Kita bincang. Takkan. Tak mesti ya jawapan. Mungkin soalan. Okay. Tak, melalui pengalaman lah. Cik Zahran kata dah bisnes dan sebagainya. Apa yang paling penting untuk kita memulakan perniagaan lah. Setengah orang mungkin dia kata nak berniaga kena beli aset dulu ke, kena cari buat pinjaman dulu ke kan. Jadi adakah kita perlu buat move sebegitu ataupun kita just start dengan apa yang kita ada dengan mungkin bukan something yang besar tapi benda-benda yang simple, macam mana? Apa ilmu ke, mungkin ilmu lebih penting ke ataupun equipment ke, modal ke, mana lebih priority lah untuk memulakan perniagaan. Okey, sajalah. Oh. Tengok. Ni anak-anak, adik-adik contoh soalan pensyarah Terus terkedu penceramah nak jawab. Banyak angle dia cakap. Tapi saya nak jawab juga. Saya dah tengok ni banyak persoalan, perdebatan apa semua nak jadi usahawan, benda paling penting. Kalau Dr. Azizan dia bagi 25 benda persediaan untuk jadi usahawan. 25. Tapi saya rasa 3 saya letak itu hari. Ada dalam ceramah saya dulu saya kata 3. Satu, orang yang kata nak jadi usahawan tu dia nak jadi usahawan betul-betul. Bukan hari ni nak, hari esok malas aku. Tak nak. Dia tu. Persediaan dia tu nak. Bila sebut perkataan nak, biasanya kita lah, kalau benda kita suka, passion pada perniagaan, kita akan cuba sehabis baik walaupun jatuh pun kita akan bangun semula. Satu, nak. Siapkan diri. Kedua, ilmu. Janganlah orang kata nak main langgar je. Orang kata membabi buta. Rugi. Nak ilmu. Ilmu tu macam-macam ilmu lah. Ilmu cari duit, ilmu berkawan, ilmu bercakap, ilmu mencari maklumat, ilmu menjual, ilmu macam-macam ilmu. Dekat mana? Okey, ilmu hari ni senang. Ilmu hari ni tak perlu bayar. Google di hujung jari. Awak nak tahu apa? Macam mana anak itik makan? Awak type je. Mesti dia cakap. Dia ada gambar. Kalau awak malas dengar, awak tengok gambar. Macam mana itik makan? Macam mana ular beranak? Awak tengok. Awak Google kat situ. Mesti dia ada jawapan. Macam mana gajah bertelur? Mesti dia tunjuk. Hari ni tanya pensyarah, doktor, profesor pun ada benda dia tak boleh jawab. Tapi kalau doktor Google, dia akan jawab. Dia akan jawab dengan soalan pula. Awak nak yang mana satu? Dia beri list. Ada 10. So ilmu. Yang last sekali, yang paling orang tak buat ni. Yang paling penting kalau nak berniaga tadi. Tindakan. Aku nak berniaga lah. 10 tahun ni cerita. Aku nak berniaga. Aku nak sampai rambut lagi putih. Daripada hitam sampai putih. Aku nak berniaga. Dia tak ada tindakan pun. Jadi saya simpulkan. Dr. Azizan cakap 25. Saya nak bagi 3 je. 3 je. Diri sendiri, passion untuk berniaga. Nak. Bila sebut diri sendiri tu tak perlu orang suruh. Kau pergilah bangun pagi berniaga. Sebab saya cerita kat awak yang beritahu tadi. Saya dapat 4,500 tadi. Saya nak beritahu awak. Saya kena keluar rumah. Saya tak ada kerja. Saya kena keluar rumah. Pukul 9 saya kena keluar rumah. Pergi mana cik? Tak kisah mana-mana. Saya kena keluar rumah. Zuhur saya balik sembahyang. Kalau petang tak ada jumpa orang, saya duduk rumah. Ataupun kalau jumpa orang, saya akan pergi minum-minum. Biasa itulah menggalakkan kencing manis. Minum. Saya tak ada kerja. Saya akan atur. Tapi pukul 9 kena keluar rumah. Sebab saya kena disiplinkan diri saya. Dan mungkin tambahan daripada Cik Azizi punya soalan tadi. Saya Alhamdulillah masa saya buat bisnes dulu, saya tak ada marketing. Saya tak ada buat iklan Facebook apa semua tak. Alhamdulillah benda yang saya buat ni tadi yang kata income saya 22,000, income 4,500 seronok macam ni. Semua melalui networking kawan-kawan saya masa saya belajar. Networking saya belajar ni ada kalau dalam grup kita ni mungkin dalam satu kelas ada 40, dalam satu batch ada 300, dalam satu fakulti mungkin ada 500. Tu je networking saya. Ran, kau buat baju ke? Aku nak buat baju lah. Okey, saya buat. Ran, kau boleh buat bendera? Boleh. Kau boleh buat minyak wangi? Boleh. Kau boleh buat, aku nak beli kereta? Boleh. Aku nak beli tanah? Boleh. Tanah apa? Tanah lot. Aku nak beli rumah? Boleh. Semua boleh. Tapi lepas tu saya belajar lah.
cari orang. Boleh. Ya? InsyaAllah. Tu je. 3 perkara saya ulang. 1, diri sendiri. Nak. 2, cari ilmu. 3, buat. Jangan tunggu 25. Kalau Google Dr. Zizan bagi 25. Jangan tunggu 25. Gerakkan. Terus tindakan. Tapi ingat satu benda. Buat bisnes. Bisnes ni ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal. Saya nak ingatkan je. Ada halal, ada haram. Jangan sebab pencara suruh bisnes, awak buat semua bisnes. Ya? Jual ayam haram ke halal? Dekat chat tulis. Jual ayam halal ke haram? Awak bisnes jual ayam. Halal ke haram? Dekat chat tulis kat chat. Halal. Cuma buat bisnes halal. Halal. Tapi jangan curi ayam. Curi ayam orang jual. Jual ayam. Halal haram? Ayam orang curi jual. Haram. Jadi macam tu. Ya? Okay, faham. Alhamdulillah. Ni semua depan komputernya. Saja nak test. Terima kasih semua yang setia dekat sini. InsyaAllah anda beri kejayaan satu hari nanti. Terima kasih. Agak menjawab soalan Tuan Azizi. Okey, sebelum kita akhir program ni dan serah pada Batrisya, on camera kita bergambar dahulu. Tu yang paling penting. Sesi bersejarah ni sebenarnya. Tu lah. Jangan jarang panggil. Itulah saya antara orang yang bertuah. Dapat bersama. Okey, minta audience sila on kamera masing-masing. Sila. Ada banyak ni. Banyak sesi ni. Dr. Azmi, Ya, saya. boleh tak kita nak minta ada 2 pelajar kita yang dah menjadi ahli kosiswa, ada 2 pelajar akaun. Seorang tu jadi ALK, Azimah dan Nashita, supaya adik-adik ni boleh kenal. So minta on camera lah. Minta on camera. Tak on camera ke ni? Ada tak dia orang dalam ni? Nur Azimah dan Nashita. Saya lupa nak tanya dari awal. Nak pesan kat ALK tolong unmute dan sila. Azimah dengan Ashita ada tak? Part berapa? Takut ada banyak nama tu kan? Aku ke? Part 5. Part 3. Part 3 dengan part 5. Part 3. Oh ni. Aduh, part 3. Dalam ramai-ramai 2 orang terpilih. Bukan senang ALK 9 orang je saya rasa. Tapi dia terpilih. Patutnya daripada akaun 2 dah. Bangga lah. Bukan senang ni pemilihan ni. Okay, ada tak ada? Dia orang tak on lah. Kita je lah bergambar. Yang penting gambar kita ada. Biasa gitu lah. Anak nak pergi mana-mana lantak kau kan. Mak ayah ada gambar. Tu on Adi Imran. Cahayalah Adi. Okey, 1, 2, 3. Laki. Okay. Ini je lah yang ada. Alright, okey, saya serahkan kepada Batrisya. Okay, terima kasih semua. Saya mewakili pihak program mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program kita pada pagi ini, petang ini. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fakulti Perikanan. Semoga berjaya semua pelajar. Amin. Terima kasih Zaran. Sama-sama. Thumb up. Sama. Ya, sama. Semua thumbs up tu. Thumbs up. Alhamdulillah. Batrisya nanti jumpa saya sekejap Okey. Dah solat belum? Belum ya? Dah, tunggu awak. Bawah. Surau. Jom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak cukup masa kena buat bersiri ni. Mana? Kena buat bersiri ni. Macam tak cukup masa. Benda borak-borak senang. Kerjasama pun bagus. Tengok KPP lah. PP cemerlang. Host jadi. Hampir masuk MyATP surat. Dah masuk MyATP belum? DTP dapat dah 60.
semalam. 60 eh? Hmm. Sama lah. Ha. Jangan jadi pejabat awam, jadi usahawan. Letak 60 lah Makkah. 60 tu. Tapi alhamdulillah 60. Okey lah. Ada orang lain 50. Ada 40 ada. Nampak Ya. boleh buat dia. Tak apa, dia perkiraan baru Ya. Perkiraan baru ni memang brutal sikit. Oh, dia baru ni. Ni baru. Oh, Dia mula tahun ni. waktu Makkah lain macam. Biasa Tianggur